Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya kasihi juga saya muliakan pengurusi masjid, seluruh barisan Al-Fadil Imam, Al-Fadil Bilal, para pegawai masjid, tetamu-tetamu undangan khas, muslimin muslimat yang hadir pada malam yang bahagia ini. Yang pertama, selalulah tuan-tuan kita merafakkan kesyukuran dengan sebagai Rawdatul Jannah, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kasih rahmati Allah, dalam hidup kita hidup akan mati. Itu pasti. Mati ni tuan-tuan kasih rahmati Allah, tak ada orang yang boleh terlepas. Manusia dijadikan daripada setitis air, air yang hina. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak surah, di antaranya surah An-Nahl ayat 4, surah Al-Mu'minun ayat 13, surah Yasin ayat 77, surah Ghafir ayat 67, surah Al-Insan ayat 2. Dia ada perkataan nutfah. Dijadikan manusia daripada nutfah, kemudian daripada nutfah ditiupkan roh, daripada roh kita akan lahir ke alam dunia, kehidupan kita yang sementara, kemudian kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan kasih rahmati Allah, sebelum saya panjang lebarkan tajuk pembincangan kita Alam Barzakh pada malam yang mulia ini, suka untuk saya nak mengalu-alukan kehadiran tuan guru saya, Al-Fadil Ustaz Don Daniel, di mana dulu waktu belajar selama 3 tahun Allah Ta'ala beri hidayah, Allah Ta'ala beri rezeki untuk saya berguru dengan beliau. Terima kasih Ustaz Don. Dan Ustaz Don, tak nak lengahkan masa, terus ke soalan. Soalan pertama Ustaz, 4 pemerintasan roh alam, pemerintasan alam yang manusia akan alami, di mana alam roh, alam rahim, alam roh, alam dunia, alam barzakh. Kemudian ulama' terperinci dia ada 5 ke 6 alam. Minta Ustaz jelaskan bagaimana kehidupan kita daripada alam rahim sampai kita sampai ke alam barzakh. Falyatafaddal mashkur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Terima kasih Fadilatul Ustaz Haidar. Kita doakan Ustaz sentiasa panjang umur, murah rezeki dan ditetapkan imannya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, barisan dhif-dhif terhormat daripada pihak masjidnya, ahli jawatan kuasanya, terima kasih kerana sudi mengundang saya ke masjid tuan-tuan. Dan barangkali di Negeri Sembilan ini yang kuliah terakhir, esok kita cuti 10 hari. Saya bukan apa Ustaz Haidar, saya kok mana pun saya berhati-hati. Nak buat muka seronok terlebih pun payah juga, sebab untuk pengetahuan dhif-dhif tuan pengurusi dan pihak ahli jawatan kuasa, isteri saya adalah seorang doktor. Jadi andai katalah ada orang menggunakan video kita pada malam ini untuk mencaci maki dan menjadikan dia bahan-bahan yang boleh digunakan, tengok orang dari Sembilan ni apa ni malam ni, orang seorang, nampak tak? Malam ni ada perutusan. Jadi saya sangat berhati-hati sebab isteri saya seorang doktor, nanti dia akan jadi fitnah berganda-ganda. Jadi sebab tu sebelum nak mula, ucap dulu terima kasih kepada semua yang sudi jemput. Dan kepada yang tengok, yang tonton, ketahuilah bahawa kalau boleh kita semua pun patuh pada arahan, memandangkan Negeri Sembilan esok dia punya perkeliling dia baru berkuat kuasa. Jadi malam ini kita mohon dalam bentuk secara beramai-ramai
dengan menjaga, itu kena sebut tu, dengan menjaga keselamatan. Ada yang bagi cuci tangan, ada sanitizer, ambil wuduk masing-masing di rumah, tak dengar bunyi ayak dan sebagainya. Khair, yang ada pun ayat 7 nak ni je yang ada sikit. Jadi dengan menjaga semua tu, kita main munajat secara beramai-ramai, memohon. Manalah nak tahu hari Isnin, hari yang Nabi lahir paginya tadi, hari ini ada barakahnya, berkat doa kita semua. Ditambah pula ada keranda depan, bukan senang tu kan. Hak tengok pun gemuruh, hak duduk atas lagi gemuruh kan. Betul. Jadi kita bagi clear siap-siap kat netizen dan sebagainya ni. Cyber troopers ni bagus. Mereka bantu banyak juga, especially viralkan benda-benda berkaitan dengan COVID-19. Bagus. Tapi ada setengah cyber troopers ni dia menggunakan untuk wallahu alam lah, mungkin kebaikan mereka sendiri ke apa ke, tak tahu. Jadi kita kena clearkan yang tu dulu ya. Pihak masjid, saya bersihkan dulu nama pihak masjid, takut itu orang salah anggap dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, live saya pun tak ada. Saya punya live pun tak ada, gambar saya ceramah malam ni pun tak ada. Untuk page kami lah, bagi menjaga, bukan apa, takut orang menyalahkan. Dah lah ni akhir zaman. Ustaz dengan masjid memang tempat orang nak belasah memang. Asal masjid buat, dia kena. Kelab malam buat tak ada masalah. Jadi kita clearkan dulu yang tu, okey. Jadi terima kasih kepada yang jemput. Kata pantun orang tua-tua, kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, jasa orang Port Dickson Negeri Sembilan jemput dalam kenangan Spring Hill. Terima kasih. Seterusnya kepada para asatizah. Negeri Sembilan ni masyhur, ramai ustaz-ustaznya. Kepada para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para kiai, para habaib, tuan-tuan guru yang ada dalam majlis ini, sama ada daripada barisan dhif terhormat ataupun yang duduk di bawah atau yang dengar suara kita. Ampun maaf daripada saya, ada salah dan silap dan kurang berikan teguran, kerana orang Melayu diajar dengan pantun buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Especially Ustaz Haidar, tajuk malam ni alam barzah memang bukan kepakaran saya. Saya tak mahir, takut tuan-tuan. Tadi sambil duk mencari nota pun macam tak lepas. Jadi untuk soalan dia, apa persediaan kita? Jangan katakan alam barzah, baru COVID-19 pun rasa tak bersedia dah. Nak mati sebab COVID tak bersedia. Jangan main-main. Saya duk tulis nota, duk baca, hebat betul lah, Masya Allah. InsyaAllah ada sempat saya sampaikan. Antara yang hebat dalam tajuk ini, dua orang lah. Yang dulu tiga, tapi satu Allah dah ambil dah. Siapa dia? Hak otai Ustaz Abu Hasan Din, rahimahullah. Semoga Allah memuliakan Ustaz. Ini Ustaz ni otai lah. Yang kedua Ustaz Ahmad Dusuki. Yang ketiga Ustaz Wadi Anwar. Tiga ni je yang paling masyhur lah cakap tajuk ni. Ustaz Ahmad Dusuki hebat beliau, alim beliau. Dan Ustaz Wadi Anwar ni rezeki, sebab dia biasa aksiden koma tu 20 hari, hidup balik, ceramah balik. Sebab tu dia boleh cerita lah dekat kita. Kita tak ada pengalaman, seolah-olah macam mati hidup balik. Ustaz Wadi Anwar, semoga Allah memelihara beliau dan berikan beliau hebatlah, hayat dia hebatlah. Saya doakan beliau. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ni tak masuk soalan ni, tengah mukadimah lu, kena mukadimah elok-elok lu. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis hari ini,
Kata orang tua-tua dalam pantun, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan berharga tidak terbayar. Semoga majlis diberkati. Amin. Jadi soalannya simple ya. Simple ya soalan. Nak jawab susah. Macam mana roh kita? Roh jangan tinggal surah Al-A'raf dari Quran. Surah Al-A'raf muka surat 70, muka surat 172 syariah. Betul? Ayat 170, ayat 172 muka surat 173 dalam Quran, surah Al-A'raf. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Tanya soalan, bukankah aku Tuhan kamu? Kepada siapa? Kita semua. Kita semua. Kita dah duduk sekali dah di alam roh, sekali dengan nabi-nabi, sekali dengan kawan-kawan kita, dengan ustaz-ustaz, dengan Perdana Menteri, dengan semua hal lain, dah duduk sekali dah dalam satu alam roh. Mula-mula awal Allah cipta kita, tu ayat dia. Ayat 172 surah Al-A'raf. Nah, Allah tanya, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, maka kita semua jawab, ya Allah Tuhan kita. Jadi daripada situ maka keluarlah penjadualan bila kita lahir. Saya lahir 14 November 1984. Lah ni umur saya 36 tahun. Sama macam tuan-tuan hadir ikut tarikh. Sebelum nak lahir, nak wujud kita tu, kita duduk satu alam, nama alam dia alam rahim. Allah tulis semua maklumat pasal kita. Siap dah, siap-siap dah tulis dah. Kemudian rezeki kita, ajal kita, kita kira makin kira masa lah. Kita semua sama aja. Kemudian habis kita akan masuk ke satu lagi alam, nama alam barzah. Yang ni kita nak syarah, nak bincang. Lepas tu baru dia mai pula yang seterusnya, barulah mai kepada alam hari kiamat. Yang ni saya pun tak mahir lah nak sentuh, risau, takut. Sungguh daripada tadi saya duduk dalam kereta, duduk fikir, dengar ceramah orang ni, dengar ceramah ustaz ni, rasa tak lepas nak cerita kat tuan-tuan. Jadi setiap roh itu melalui fasa dia. Perbincangan dia yang pertama, tuan-tuan kena tahu tajuk malam ni termasuk dalam ilmu ghaib. Ilmu ghaib ni untuk apa? Kenapa orang Islam ada ilmu ghaib? Tidak ada orang lain yang percaya tentang perkara ghaib sepatutnya melebihi daripada orang Islam. Tapi, maaf Ustaz Aidar, tawang ustaz-ustaz semua, tapi hairan tak? Orang yang begitu detail bincang tentang alam akhirat bukan orang Islam. Orang yang bukan Islam daripada kalangan hak berfahaman pelik-pelik ni lah. Cuba tengok suatu ketika dahulu 2012 mereka kata kiamat, 2020 mereka kata kiamat. Ada orang yang mengira-ngira tentang bilakah akan berlaku kiamat. Walaupun kita kata yang tu ilmu-ilmu mereka, tapi begitu detailnya mereka mencari tentang bilanya sampai kiamat. Sebab tu kalau nak sembang kata kita ni hak paling beriman lah apa, persiapan kita belum cukup kemah.
Orang-orang kita tak, saya susahlah nak sebut, mungkin takut nanti orang salah faham, tapi nak abang kata golongan yang kira kiamat bila, dia lama. Kalau ikut umur tuan-tuan haji yang mana dewasa daripada saya, rasanya dah banyak kali kan orang sebut tarikh kiamat, betul tak? Daripada zaman Tok Nadok dulu orang kira zaman kiamat. Tapi persiapan mereka siapkan rumah bawah tanah, mereka siapkan bekalan rumah kebai tak mau bagi bergulung, mereka siap. Ni bukan biasa-biasa. Sampai dah terkeluar daripada iman. Dia dah terkeluar daripada iman. Mana? Nak pergi duduk dekat planet Marikh. Nak pergi duduk planet Marikh aja. Sebab apa? Sebab bincang tentang tajuk alam barzah dan hari kiamat. Sebab itu sekadar saya nak sebut kepada semua untuk soalan yang pertama. Allah kata yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh. Ustaz Haidar tanya saya tentang roh nak merentah pi daripada satu waktu. Allah ajak Nabi jawab. Nabi kata mereka bertanya tentang roh. Bagi tahu roh ni perkara gaib, ilmu Allah saja yang ada. Saya tanya tuan-tuan lagi, apa dia? Ilmu gaib ni kenapa bulan ni cantik bincang tajuk ilmu gaib bulan ni? Sebab apa? Ketika Nabi peristiwa Isra' Mi'raj, semua orang tak nampak. Nabi turun, Nabi duduk atas bukit Safa. Bila Nabi duduk atas bukit Safa di Mekah lah, kita doakan supaya saudara-saudara kita di Mekah selamat dan boleh buka balik, bagi ada balik ibadah umrah selepas ni. Amin ya rabbal alamin. Pelihara iman mereka. Patutnya juga saya tanya seorang ustaz, ustaz, inilah tuan-tuan punya Tok Guru juga, Ustaz Khafidz Sarani. Kita tanya, ustaz, hak ni pasal apa orang Mekah depa habaq kata suruh tutup, tak payah mai umrah, sedangkan ada hadis Imam At-Tirmizi, Nabi doa penyakit tak akan hinggap dekat Mekah dan Madinah. Tentang kena cari hadis tu. Hadis saya tanya, ni pakar hadis ni saya tanya. Hadis Nabi dalam Imam At-Tirmizi tentang Nabi berdoa. Kalau buka dalam kitab lain pula tentang kelebihan bumi Madinah dan tanah haram, Nabi doa tempat ni tak akan ada penyakit, tempat ni tak akan ada penyakit. Patutnya kuatlah iman mereka, beriman negara mereka, kelebihan negara mereka tak ada kat negara lain. Maka Ustaz Khafidz kata, yang bagi arahan suruh tutup apa semua ni bukan melibatkan fatwa. Hak ni governance. Hak governance ni belum tentu iman dia sama macam mufti dan ulama. Governance. Macam immigration. Yang ni ada buat keluar arahan. Bukan melibatkan fatwa. Jadi kita pun faham, patut orang ambil tindakan macam tu. Jadi kita doa mereka. Jadi ketika Nabi turun, Nabi duduk di atas bukit Safa, lepas dah habis Abu Jahal panggil semua orang, Nabi nak cerita tentang perkara ghaib. Apa dia? Isra' Mi'raj. Maka Nabi tanya dekat penduduk Mekah. Apa soalan Nabi? Ustaz Haidar, Nabi tanya dekat yang duduk depan Nabi, wahai saudara-saudara aku, kalau aku kata di belakang bukit Safa ini ada tentera yang mai nak serang kita, apa pendapat kalian? Maka penduduk ketika itu bumi Mekah, mereka kata dekat Nabi, wahai Muhammad. Masa ni Nabi orang kenal Nabi punya dakwah belum menyeluruh lagi. Dia kata, wahai Muhammad, kami tidak pernah ada pengalaman kamu bohong kami. Ni penting ni, semua perkataan ni penting sebab tajuk malam ni. Kami tak pernah ada pengalaman kamu bohong kami. Maknanya seolah-olah bahasa kita, Muhammad, mana hang nak cakap bohong? Kami percaya belakang ni ada tentera nak serang. Soalan, kenapa Nabi bagi perumpamaan belakang bukit ada tentera? Kenapa Nabi nak tak abang kata, wahai saudaraku, kalau saya kata saat lagi ada tentera nak mai depan ni serang kita, kalau saya kata saat lagi Kaabah hilang, kalaulah kata lagu tu,
Macam mana Nabi tak kata? Nabi kata sekiranya di sebalik bukit benda yang tak nampak. Sebab apa? Sebab benda yang Nabi nak cerita saat lagi benda yang tak nampak. Maka saya beritahu dekat tuan-tuan, perbincangan pada malam ini dia nak kena wujud satu. Apa dia? Yakin. Sebab apa? Kita akan berhadapan dengan perkara yang kita tak akan nampak sampai bila-bila, sehinggalah kita mati masuk ke dalam syurga baru boleh nampak. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ini termasuk juga arahan. Nanti patuh arahan pemimpin. Nah, esok kan pemimpin kita beritahu kita jangan, ada tempat yang nak buat juga, dia kena patuh arahan sebab Allah yang suruh. Benda tu semua akan berlaku nanti. Sebab apa? Percaya pada Allah Ta'ala. Jadi sebagai muqaddimah berkaitan dengan roh tadi, roh ilmu dia Allah punya, saya tak mahir. Cuma saya bagi tahu kata, setiap fasa itu roh tu sampai, bermula kita angkat syahadah kata Allah Tuhan kita. Kemudian dia akan merentah sampai masa. Sebelum saya lupa nak bagi tahu satu. Tuan-tuan, tajuk malam ni kita kena yakin dan kena mahir betul. Sebab apa? Kalau tidak, malu kita dengan iblis. Tuan-tuan ingat tak ketika mana iblis kata dalam surah Hijr, kalau tak silap saya, sana saya rujuk balik. Dalam surah Hijr, iblis kata dekat Tuhan, qala, betul? Surah Hijr ayat 36. Iblis kata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Tuhan, tangguhkan saya sehingga waktu hari kebangkitan. Makna apa? Iblis pun tahu akan semua makhluk akan musnah satu hari nanti, termasuk diri dia. Pasal itu dia minta tangguh sampai hari itu saja. Dia tak kata apa, Tuhan jangan bagi aku tak mati. Tak. Tuhan jangan bagi aku tak mati, Tuhan bagi aku kekal sampai ke bila-bila. Dah, dia apa? Fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong tangguh kematian saya sampai hari kebangkitan. Mai hari kiamat mati saya pun tak apalah. Sebab apa? Dia pun tahu semua makhluk ada limit dia. Kalau kita tak mau, kemah lagi kita daripada syaitan lah. Iblis pun tahu sampai masa kita semua akan mati. Baik, wallahu a'lam. Syukran Ustaz Don. Baik tuan-tuan kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pusingan pertama sebagai mukadimah. Yang kedua ni tuan-tuan, Ustaz Don, kita hidup hari ini concern kita dengan kesihatan. Betul. Kadang orang dia nak makan satu benda pun dia rasa payah. Betul. Dia sanggup tak makan. Betul. Ada setengah orang dia main balon je. Balon. Alasan dia at the end aku akan mati. Mati juga. Ada setengah dia nak makan ni tak boleh sebab doktor larang. Betul. Telur kolesterol. Betul. Daging gaut. Betul. Gula kencing manis. Betul. Habis saya nak makan apa doktor? Dia cakap kau makan kulit roti je lah bagus. Masya Allah. Itu yang tak ada apa-apa. Itu kaya-kaya tu semua. Itu pun fiber. Aduh. So Ustaz dah nak tanya kat Ustaz, roh dia semua akan mati. Kita akan mati. Semua manusia, betul. makhluk akan mati. Nyanyi je lagu tu. Orang kaya mati, orang miskin mati. Nyanyi je lagu tu, senang. Semua mati. Dia akan alami ataupun kita akan kelihatan, kita akan face malaikat Israel, di mana malaikat yang mencabut nyawa. Betul. Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Rasulullah sebut, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, sallallahu alaihi wasallam, di mana, bagaimana dan bila. Kita pertanyaan kita kematian kita Ustaz, di mana, bagaimana dan bila. Dia ada lagu DJ Dave, di mana, bagaimana dan bila. Di mana, wallahu alam, siapa pun tak tahu. Bagaimana kita mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah jawab dah. Rasulullah jawab, bagaimana kehidupan kamu di dunia, begitulah kematian kamu. Bermaksud, kalau kita orang yang jaga solat, kita jaga sedekah, amal ibadat kita jaga, tuan-tuan kasih rahmati Allah, insya-Allah kematian kita kematian yang husnul khatimah. Andai kata kita tak solat, puasa tak, apa pun tak, tuan-tuan kasih rahmati Allah, na'udzubillahi min zalim. Dan di mana? Di mana, bagaimana dan bila. Bila kematian kita, tuan-tuan kasih rahmati Allah, wallahu a'lam bisawab, tak tahu.
Ingat tuan-tuan, mati ini tidak bersyarat pada dua perkara. Yang pertama, usia. Yang kedua, sakit. Ada kadang orang cakap, saya muda lagi ustaz, tak payah amal. Usia baru 25. Contoh Ustaz Haidar, usia baru 25 ustaz, tak payah beramal lah, lama lagi nak mati. Tungtak-tungtak esok mati pula. Betul. Ada setengah orang yang sihat, dia belagak dia sihat, dia ingat orang yang sakit tu yang akan mati dulu. Betul. Tiba-tiba dia yang mati dulu. Orang Betul. yang sakit elok Betul. sihat. Tuan-tuan Betul. kasih rahmati Allah. Betul. Nak tanya Ustaz Don, adakah sama malaikat maut Israel mencabut nyawa Nabi dan mencabut nyawa manusia? Bagaimana dan apa perbezaan dia? Adakah Baik. sama kematian kita? Baik. Allah Alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila masuk tajuk ni, dia leukemia, dia meninggal dunia masa umur dia 20. Lah ni umur saya 36. Saudara saya nama arwah Zulkifli, nama dia Zulkifli ni, tinggi orang dia, hebat dia. Dia beza dengan saya tuan-tuan. Main bola pun baca Quran mulut. Kami main bola, mulut dia mengulang Quran sambil main bola. Bukan kata dia kaki bangku. Umur 20. Lah ni dia duduk dalam kubur berapa tahun? 16 tahun. Adakah lagi 4 tahun akan kiamat? Wallahu a'lam. Boleh jadi lagi 50 tahun. Maknanya apa? Kawan saya pun duduk di alam barzah lebih lama dia daripada duduk atas muka bumi. Atas muka bumi dia duduk 20 tahun dia. Ni alam dia. Alam ini dia bukan dunia, dia bukan akhirat. Sangka kala tak tiup. Macam mana cerita dia begini. Ini hadis Nabi. Saya cerita kat tuan-tuan dalam bentuk cerita. Senang nanti tuan-tuan nak cerita kat anak-anak. Sebab saya pun yakin benda ni. Pasal mak saya duk cerita kat saya. Mak tapi cerita lah. Dia tak baca lah qala Rasul. Kemas sangat mak saya duk buat lagu tu. Tak ada mak saya duk baca khutbah lagu tu. Dia cerita. Tapi hadis-hadis ni semua hadis sahih lah. Alam ghaib berkaitan dengan iman, mana boleh pakai hadis dhaif. Ni semua hadis sahih. Kata Nabi, ketika Allah cabut roh, roh ni kena jadi dua kategori. Maaf dah, saya tak mau sebut, tapi sebut juga. Tapi kita cerita satu roh aja yang kita nak aja. Hak satu lagi roh kita tak mau sembang. Apa dia? Sama ada roh tu baik atau roh tu jahat. Hak tu ya. Roh kita dia tak akan ada tengah-tengah pagar. Politik boleh. Faham tak faham sudah. Politik boleh duduk atas pagar. Kita tengok bola kan. Lah ni orang duk hangat bola, lepas tu bola pula kena stop kan. Yang duk menang geng ni apa semua. Bola hang boleh duduk atas pagar. Saya kira hak sokong hak yang menang lah. Hak mana menang aku sokong hak tu. Atas pagar bola tak ada masalah. Siapa pun tak akan hina kita, jangan takut. Tapi roh dia tak akan ada atas pagar. Dia keluar sama ada hang roh baik atau roh jahat. Dua tu je. Kita doa supaya Allah jadikan roh kita roh baik. Amin ya rabbal alamin. Hak tu zikir orang tua lah no. Orang tua selalu baca hak tu. Orang muda lah ni saya dengar tak banyak. Ustaz muda saya dia siapa? Jarang lah baca yang ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajri ni mana ada ramai orang baca. Walaupun surah dia simple lah. Orang dulu dah dalam semayang pun dia baca surah ni zikir. Hari Khamis malam Jumaat dia baca bahagi dua, rakaat pertama, rakaat kedua. Orang lain ni mana ada dah. Tu kena hidupkan balik Sebab kita duk sebut tu banyak kali nanti Allah panggil kita dengan nama tu Nabi kata. Maka roh ni bila cabut ada dua. Satu baik, satu tak baik. Hak tak baik kita tak usah sembang lah. Yang ni kita tak mau dia. Tak mau dia. Hak baik.
Allah cabut yang roh tadi. Kita dah cerita lah macam mana malaikat cabut apa, mana roh keluar. Malaikat pegang roh tu, dia bawa keluar roh. Bila dia bawa keluar roh tu, roh ni nanti dia akan nampak malaikat turun daripada langit. Malaikat bukan turun saja, mereka bawa kain kapan, mereka bawa wangian syurga mai dekat roh ni. Ni kira roh baik lah. Roh tak baik sebaliknya lah. Malaikat mai, malaikat bungkus roh tu elok-elok, pegang, kita balut, kita elok-elok, buh wangi-wangi, bawa naik. Wangian ini, maaf kalau saya sebut, wangian ini dicium, dibau oleh semua makhluk langit. Dan ada kala bau ni boleh juga kita bau. Saat saya tengok balik nota saya, betul وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Surah Al-An'am ayat yang ke-61. Proses malaikat turun daripada langit, bungkus kita, balut kita, buh wangian dekat kita. Tadi saya baca. Kemudian orang tanya, bolehkah roh ni macam bau ni wangi ke, macam mana keadaan dia? Saya sebut pada tuan-tuan, bau ini akan sentiasa ada keluar berkat daripada hidup kita di dunia. Contoh, tuan-tuan ingat tak Allah tak bawa ada dalam kereta? Tuan-tuan tahu tak ada satu buku selawat nama dia Barakat Makkiyah. Negeri Sembilan antara tempat yang masyhur Barakat Makkiyah. Baru ni geng-geng tabligh yang buat perhimpunan, mereka sangat masyhur dengan kitab Barakat Makkiyah. Kitab Barakat Makkiyah ni hebat tuan-tuan. Sebab baru ni, minta maaf lah, saya sama pendirian macam guru-guru saya, Syekh Nuruddin, arwah Tuan Guru Datuk Arundin, dan ustaz-ustaz kami hak lain lah. Apa dia? Tabligh ni kalau tak ada mereka kerja dakwah tak jalan tu. Artis-artis banyak yang insaf kerana orang tabligh, bukan orang masjid macam kita. Jangan bohong lah. Dia hanya kerana mereka buat perhimpunan, yang perhimpunan tu bukan semua orang tahu pun, tak pernah ambil tahu pun selama ni. Malaysia tak pernah ambil tahu pun. Perhimpunan tabligh, perhimpunan tabligh seluruh dunia mai dekat tempat kita beribu-ribu, tak pernah orang broadcasting pun, tak pernah pun. Kawan saya yang mengaji di tempat Seri Petaling ni, yang mana hafal Quran, saya cerita ni bukan orang kata nak tegakkan yang bersalah apa, saya nak bagi tahu, nak mengata berpada, nak mengata berpada. Jangan duk sedap ikut mulut kita ya. Time hari kita betul, kita syok Time hari kita salah, cuba kalau orang tiba rapat kita lalu tu. Betul tak? Sementara kita betul syok, kita tak pergi mana-mana. Tengok apa ni berhimpun tak mana. Cuba mai kena agak hang, orang kata agak hang. Saya ni bukan apa, mai nak bagi tahu, nak kata berpada. Jangan duk sedap ikut mulut. Kawan-kawan saya yang mana hafal Quran kat Seri Petaling, yang hafal Quran kat Seri Petaling, hari ni depa dengan Quran macam ni tuan-tuan. Hak mana duk mengapai dekat lebih kurang macam kita, macam saya kat Mahat, Quran dah lagu tu lah longgap. Yang mengapai Seri Petaling ini ingat dia Quran, sikit tak pernah goyang. Punya hebat metod yang mereka guna. Yang kedua, kalau tak ada mereka kerja dakwah tak berjalan. Mana ada organisasi atas muka bumi, tuan-tuan bagi dekat saya, sebut je siapa mana organisasi, saya tak kisah. Tuan-tuan nak sebut government, tuan-tuan nak kata PAS, tuan-tuan nak kata UMNO, Barisan Nasional, Harapan, boh yang mana pun, tuan-tuan bagi saya NGO pula, bagi mana. Tak akan ada yang boleh tukar gereja jadi masjid macam orang tabligh buat.
Nak kata berpada. Kalau takat mereka pergi berkumpul, mereka dah buat invitation macam kita. Kita malam ni berapa kerat ya. Mereka beribu mai nak tarik invitation tu mana? Orang tetap akan sampai. Berpada, saya sekadar nak sebut je. Dah ada peluang sebut je lah. Bela kawan-kawan bukan senang. Datuk saya tetap bagi orang-orang tabligh duduk di masjid. Mereka lah yang hidupkan masjid. Nak kata berpada. Itu saya pesan je lah. Wallahualam. Sambung balik. Macam mana boleh masuk tabligh tak? Macam mana boleh masuk tajuk tu? Melincong ke mana? Oh bukan, saya nak cerita bau wangi. Betul tadi saya nak cerita roh bau wangi. Ni kita sampai pukul berapa ni? Pukul 9 dah. Tak ada waktu. Senang ceramah tak ada waktu ni. Bila-bila boleh waktu lah ni waktu tak apa. Tuan-tuan, maafkan saya lah kalau saya ada nampak, tuan-tuan nampak saya macam sombong ke apa, beritahu lah. Isteri saya kata, you jangan sombong lah. Saya kata, saya ceramah tak sombong lah. Tegas kena tegas lah. Sombong bab lain, sombong belagak. So, saya kata, orang tabligh famous dengan kitab Barakat Makiyah. Okay, Barakat Makiyah ini dikarang oleh Maulana Syekh Al-Muhaddis Muhammad Musa Ar-Ruhani. Ini nama Syekh dia. Tidak ada orang dalam dunia daripada Nabi sampai sekarang yang mengumpulkan nama Nabi paling banyak melainkan Syekh Muhammad Musa Ar-Ruhani dalam kitabnya Barakat Makiyah, sebanyak 805 nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab dia nipis ada dalam kereta saya bawa sentiasa. Kitab tu ada. Hilang kitab tu jadi miserable hidup. Cari kitab tu tang mana letak. Kitab tu besar ni lebih kurang. Ketika Syekh Musa Ar-Ruhani wafat dan meninggal dah beliau, kami ambil sanad daripada anak Syekh Musa. Kami ambil kitab tu daripada anak Syekh Musa. Kami baca depan anak dia. Maqam Syekh Musa mengeluarkan bau yang sangat harum. Ini saya kata tadi, bau yang malaikat bawa. Tidak pernah lekang kubur dia, sehingga akan menjadi fitnah kepada penduduk keliling kerana orang pergi kat tanah kubur nak ambil. Ini perkara biasa. Macam yang tak katalah, setiap orang dia ada nak ambil kesempatan, suruh tanam hari Jumaat dan sebagainya. Itu standard lah. Semua benda lah. Bau wangi orang pergi ambil, jadi fitnah. Jadi orang mula keluarkan, jangan mai dah, rosakkan ni. Jadi cara nak buat macam mana? Orang jumpa kepada ulama-ulama untuk minta tolong doa supaya kubur ni jangan bawa keluar wangi dah, tak boleh dah, bahaya. Suruh doa tak jadi juga. Maka kata ulama, anak dan ahli keluarga dia dan keturunan dia yang mana ada kena kumpul, mereka yang kena minta doa. Maka berkumpullah anak keturunan Syekh Musa Ar-Ruhani. Tentang kalau tak percaya, pergi jumpa anak dia, tanya. Kumpul ramai, baca doa supaya Allah memberhentikan, jangan keluar dah bau wangi daripada kubur ayah datuk kami. Baru bau tu berhenti. Ni saya baca, tadi dah baca ada ayat dia, malaikat duk buat urusan tadi kan. Tang mana cerita hak yang antara real yang ada. Ni ya. Kalau para sahabat lagi awal, sebelum sahabat tu wafat, dah bau dah dekat sebalik bukit Uhud. Tu dah kemahal sahabat Nabi. Jadi bila roh tu keluar, bungkus elok, buh wangian, bawa naik ke langit. Ni wafat ni, cabut, proses. Bila naik, malaikat semua tanya, ni siapa dia? Tanya dekat malaikat yang duk iring kita, duk bawa kita tu. InsyaAllah kita doa, kita jadi jenazah lagu tu. Kita doa, kita nak jadi macam tu. Malaikat bawa, malaikat tanya sekeliling, malaikat langit tanya, ni siapa? Malaikat ni dia tak kata, ni orang soleh. Dia tak kata lagu tu. Dia akan sebut nama kita dengan ayah kita, nama kita dengan mak kita. Sebab itu menjadi anak soleh
memang sangat berbakti pada mak bapak kita. Sebab apa? Daripada langit dunia nak pergi sampai ke langit 7 jumpa Allah dekat atas tu, Sidratil Muntaha lah kita guna istilah dia. Bukan atas ni, atas lah maknanya, tapi jumpa Allah Ta'ala tu. Berapa banyak malaikat akan sebut nama kita dengan nama mak bapak kita. Bin tu dia sebut. Ni Don Daniel bin Don Biaji, Don Daniel bin Cik Mariam, Don Daniel bin Don Biaji, Don Daniel bin Cik Mariam. Dia sebut sebab malaikat tu tanya, ni siapa dia ni, wangi ni, kami bau ni. Satu lapis langit, satu lapis sampai jumpa. Kemudian Allah Ta'ala tengok dia, Allah Ta'ala habaq. Allah kata, wa ma adraka ma illiyun. Allah kata, hamba tahu tak pasal Aliyun? Yang ni Allah kata kat roh tadi, malaikat tulis nama dia dalam Aliyun. Ni hak baik ni. Tulis dulu. Tulis nama Don Daniel. Sebut bila nama aku, Don Daniel bin Don Biaji. Memang nak masuk Aliyun. Saya doa tuan-tuan sama agaklah. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul lah semua kan, no, kan? Tulis nama di Aliyun. Pram, malaikat tulis nama dia. Allah Ta'ala arahkan. Kemudian apa berlaku? Lepas dah register buat apa? Sebab kita nak masuk alam yang baru. Tadi alam dunia, ni nak masuk alam barzah, baru pergi alam akhirat. Dia kena ada orientation. Dia kena ada waktu orientasi. Kena register nama dulu. Register nama tu kena betul dah. Aliyin ke bukan? Yang bukan tu kita tak mau bincang. Nak contoh hak ni ya. Tulis nama dalam Aliyin. Allah kata, ni hadis Nabi dah. Tulis Aliyin. Bila tulis, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, malaikat bawa dia turun balik. Tadi saya baca dekat tuan-tuan, hak ni surah Taha ayat yang ke-55. Allah kata, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah kata, kami buat hang daripada bumi, kami panggil hang, kami cabut, kami hantar balik. So lepas register dekat Aliyin, turun balik. Masa turun balik itulah hak tadi. Apa dia? Kita sampai jenazah kita dah masuk dalam liang dah. Jenazah kita dalam liang dah. Tu proses dia tadi tu. Kita cabut, orang urus jenazah kita lah apa semua, hak roh kita tu perumpi register nama dalam Aliyin, turun balik, turun dia akan duduk dalam jasad dia balik masa dalam liang. Kata Nabi, dia boleh mendengar tapak kaki saudara-saudara dia meninggalkan dia. Ketika berlalu tapak kaki manusia, maka bermulalah datang dua malaikat. Sebelum tu saya sebut dulu, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, 3 benda akan ikut kita pergi kubur. 2 benda balik, 1 benda tinggal. 3 benda, keluarga, harta dan juga amalan. Yang akan balik, keluarga dengan harta. Anak kita sayang macam mana dekat kita, dia tak akan tinggal kereta kita dekat kubur. Tak ada lagi seumur hidup saya jumpa orang yang ada kenderaan yang besar dan sebagainya. Anak-anak pi, habis jenazah ayah dia, dia salam Tok Imam, Tok Imam, hak ni kereta ayah saya wakafkan untuk jadi kereta jenazah, bawa lah jenazah mana. Tak ada lagi dah. Tak ada. Anak tengok kereta ayah, belasah dulu, kereta ni ayah aku punya. Tu saya abang siap-siap. Keluarga dengan harta akan balik. Yang tinggal amalan. Amalan ni saya lagi last sekali. Daripada hadis ni last sekali dah. Saya lagi amalan ni last. Jadi semua orang balik, malaikat mai. 4 soalan. 1, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawapan dia simple dia. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Tapi yakinlah, dalam banyak cerita, ramai ulama daripada dulu sampai sekarang cerita kat kita, berapa ramai orang yang tak boleh sebut 2 perkataan ni, Allahu Rabbi. Ramai. Walaupun mereka hidup di zaman Rasulullah dan para Nabi. Contohnya Fir'aun, Haman, Qarun, Namruz atau Namrud nama dia. Kalau Namruz, arwah Datuk Arundin sebut Namrud, kita dah baca.
Semua tak boleh sebut tu. Hak geng-geng Bani Israel yang bunuh Nabi-Nabi apa semua yang tak ada insaf, semua tak boleh sebut. Perkataan dia simple je, Allahu Rabbi, tak boleh sebut. Saya takut, sebab tu saya susah hati nak cerita-cerita ni, takut. Sebab malaikat tu mai, muka dia bengis, muka dia cengih, muka dia mai, dia tanya, Ma Rabbuka. Kita sebab kita nak jadi hak yang baik tadi kan, kita doa, kita jawab Allahu Rabbi. Wa ma dinuka, hang agama apa? Dah Allahu Rabbi, lancang lah lepas tu. Islam agamaku. Hak ketiga, Rasulullah ni siapa? Dia akan tanya kita, oh, Muhammad ni siapa? Kita abang jiran belakang rumah pun, hajimat kan, Jahanam. Tapi kalau dah jawab Allahu Rabbi, Islam agamaku, insya-Allah lancang lepas tu. Apa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ni sat-sat lah, berhenti sat sini sebab duduk di negeri 9, dia syok cakap benda ni sebab satu kepala, okey. Apa dia? Macam mana nak jawab Muhammad Rasulullah? Sebab kita kata kalau jawab Allah, jawab Islam, mesti boleh jawab Rasulullah. Tapi duduk di dunia, tak. Dia jadi pelik. Sayang Allah, sayang Islam, suruh buat sayang Rasul, tak mau. Pelik tu. Dia tak synchronize. Dia tak synchronize. Mana boleh hang sayang Allah ikut Quran, tapi nak sayang Nabi gila-gila? Tak ada. Pelik tu. Dia tak masuk dalam silibus. Macam mana? Tak masuk. Sayang Allah, sayang Islam, tapi Rasulullah pelik. Pelik. Tuan-tuan jangan jadi macam tu. Sayang Allah, sayang Rasul, sayang Nabi mesti separah. Dia mesti paling tinggi daripada semua orang. Kita birthday mak kita, mau kita sambut, Nabi lebih tinggi daripada mak kita. Tak ada Nabi, tak ada mak kita. Itu pelik. Jadi soalan ketiga, siapa Muhammad? Tak tu nak habang pula. Dalam banyak-banyak soalan, hatu tanya. Semua. Sebab tu para Nabi, mereka pasti akan habang dekat umat mereka siapa dia Nabi Muhammad. Kan Allah habang dalam Quran kan, muka surat belah kanan atas, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang Allah bagi semua kitab-kitab Allah akan kenal kamu Muhammad lebih daripada mereka kenal anak mereka. Maknanya mereka anak, isteri mereka mengandung anak mereka tak kenal anak mereka dalam perut bini mereka zaman dulu. Tapi Nabi mereka boleh cerita dah, rambut ikal mayang, hidung mancung, seludang, gigi jarang, semua mereka boleh cerita dah ke anak cucu mereka. Sebab bila masuk kubur, soalan tu Allah Ta'ala akan tanya, siapa dia Muhammad? Para Nabi boleh jawab. Surah Ali Imran ayat 81, 181, muka surat belah kiri. Wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum kitab wal hikmah thumma ja'akum rasulun. Ingat ketika Allah tanya kepada para Nabi, aku ambil perjanjian dengan kamu, aku bagi kamu kitab, aku bagi kamu suhuf, dan aku bagi kamu hadis. Maknanya setiap Nabi ada kalam hikmah mereka. Dan lepas tu aku bagi Rasul, nama dia Muhammad. Kamu nak ikut dia tak? Semua jawab kata kami nak ikut dia. Dia Nabi akhir zaman. Bila masuk liang, Allah akan tanya, siapa Tuhan? Malaikat tanya, Allah. Agama Islam. Nabi Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Semua orang akan jawab. Habis 3, yang keempat. Ni paling jam sekali. Soalan keempat apa dia? Soalan keempat ialah, bau apa wangi sangat sedap ni, lapar terus rasa. Dah nampak tuan-tuan serius sangat. Janganlah lagu tu. Saya pun risau juga tuan-tuan buat serius sangat. Saya pun risau. Soalan keempat, Allah Ta'ala minta malaikat tanya apa dia? Ni paling susah dah. Saya tahu dah Allah semua tu susah, tapi untuk level saya ni, saya ambil nombor 4 paling susah. Apa dia? Duduk atas bumi buat apa? Malaikat tanya. Duduk atas bumi buat apa? Saya kira WhatsApp paling banyak.
Betul. Soalan tu hadis Nabi yang cerita. Malaikat dua orang mai, dia tanya tu. Last kali dia pas tanya Allah, last kali tanya, atas dunia buat apa ha? Contoh imam yang baca Quran kat seguru dengan Imam Haf'an Asim, Imam Syu'bah nama dia. Ketika dia sakit nak wafat, dia habaq kat adik perempuan dia, jangan nangis teruk sangat, aku nak jumpa Tuhan, tak sabar ni. Pasal apa? Sebab dekat penjuru bilik aku saja aku khatam Quran 18,000 kali. Imam Syafi'i, tuan-tuan semua tahu kan, ni Ramadan nak main ni, mesti akan ada orang belasah Imam Syafi'i. Saya cukup geram betul lah. Ada pula boleh khatam Quran sehari 2 kali. Ni luar biasa. Apa ni? Apa tu suruh cerita dongeng sangat ke orang? Pada-pada lah kalau nak cerita pun. Ada pula kata lagu tu kat Imam Syafi'i. Dia kata kita nak baca 1 juzuk pun paling laju setengah jam. Kita kata bukan kita, Tuhan. Imam Syafi'i lain. Sebab bila Allah tanya kan soalan nombor 4 tu, kat dunia buat apa? Imam Syafi'i dan imam-imam yang saya sebut tadi, mereka boleh habaq, mulut kami tak berhenti baca Quran. Macam ni. Nanti bila masuk Ramadan, kalau orang tanya, tuan-tuan betul ke Imam Syafi'i khatam 2 kali? Saya bagi contoh ni, tuan-tuan hafal. Senang tuan-tuan nak cerita ke orang. Apa dia? Malam ni sekejap lagi saya akan bertolak pergi Ipoh. Malam ni sekejap lagi saya akan bertolak pergi Ipoh. Sini pergi Ipoh berapa jam? Kata orang sini Spring Hill bawa laju, dia kata. Tang corner depan tu pun lipat lah tajam. Mereka kata lah, daripada Spring Hill pergi Pulau Pinang kat 5 jam. Hak tu tuan-tuan bawa kereta. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang baru sejam. Jarak pendek ke? Tak, jarak dia tetap sama. Tapi pasal apa jadi cepat? Sebab kapasiti kelajuan tak sama. Sama lah macam tu juga dengan manusia. Ada orang baca Quran macam naik motor kapcai, sangkut. Jenuh lah nak khatam Quran bulan Ramadan. Duk grup dengan dia, tengok dia, Allah Pak Long ni lah pula lah. Ada golongan tu. Tak salah. Cuma janganlah Pak Long ni sekali lagi dia nak pergi belasah Imam Syafi'i. Tak syok. Kita jadi imam baca Quran bersalah sebut. Ambil hak tengah-tengah tengok. Surah Sabihah hak tengah-tengah tengok. Betul tak sebut makhraj huruf? Tu surah Sabihah lah. Ambil hak hal atar ke hadisul ghasyiyah tu. Hak bawah sikit tu. Hak yang apa, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Cuba sebut tengok. Sebut betul tak makhraj? Tu pun sebut salah. Kata Imam Syafi'i, tak boleh. Tak betul. Kalau orang macam Imam Syafi'i, malaikat tanya, kat dunia buat apa? Saya mulut tak berhenti baca Quran. Syok. Tanya ni Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu. Sayyidina Thawban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan, karena baginya tinggal berasingan, tiada nikmatnya syurga pilihan. Sayyidina Thawban, sahabat Nabi kan, sampai demam, sampai muntah, sampai sakit terus. Sebagian riwayat kata wafat terus dia. Pasal apa? Susah hati. Kalau saya masuk syurga ni, saya duduk sekali dah dengan Rasulullah. Sedih tak duduk sekali dengan Rasulullah. Bukan kata tak masuk syurga. Kalau dalam syurga, duduk sekali tak dengan Rasulullah. Kalau tak duduk sekali, tak mau, sedih dia sampai wafat, meninggal. Kalau dia meninggal, dia masuk, Allah tanya sahabat Nabi Thawban, kat dunia buat apa? Hari-hari fikir Rasulullah. Allah, semoga Allah Ta'ala bagi kita jadi macam tu. Amin. Tak
Tahu? Sesuatu kata tajuk ni leceh. Kita sembang kita jadi kalah. Setiap perkataan kalah. Setiap fasa kita bincang semua kita kalah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hebatlah macam ni. Lepas tu dah tanya 4 soalan tu, selesai. Bila habis tanya 4 soalan, maka kita duduklah jumpa dengan semua orang lain. Barulah roh kita habis orientasi, dia akan duduk lah. Dia hidup lah. Di alam barzah tu dia akan hidup. Tu kalau tuan-tuan ingat orang kata, ni nanti orang-orang yang meninggal ni dia jumpa keluarga kita, dia akan habang. Sebab keluarga dia tanya. Tu riwayat tu. Meninggal Haji Mat lah kata. Haji Man ada sini, Haji Man ada. Haji Man ada. Allah bukan nama sebenar lah no. Haji Man ni panjang umur murah rezeki, tak iman lah no. Haji Man bukan nama sebenar lah. Haji Man meninggal. Roh dia main jumpa kawan-kawan tu ada. Dia nampak Haji Dui. Haji Dui kata, Man, hang meninggal. Allah. Haji Man pula kata, hang meninggal awal pada aku Dui. Aku main jumpa hang. Lepas tu Haji Dui tanya, no, macam mana mereka semua kat masjid Spring Hill? Kata, hai, dia kata semua okey. Hari tu tutup 10 hari lah. Betul, la ilaha illallah. Lepas tu saya kira ada Haji Dui tanya, ni hari tu aku meninggal, aku tinggal bini aku. Macam mana dia bini aku? Dia kahwin lain dah. Haji gelak kuat Haji. Dia akan tanya, Sungguh bukan saya seorang cerita. Hak ni semua ustaz-ustaz mana cerita alam barzah mesti cerita yang ni. Sebab yang ni hakikat roh, hakikat alam barzah. Sebab belum kiamat lagi. Dia belum mana berkumpul pada mahsyar lagi. Mereka hidup cara mereka. Mereka ada. Bukanlah sampai tuan-tuan duk mimpi, duk teringat ke duk pimpin dam sama-sama kata bukan ada apa-apa jiman main duk main sekali lah ni ada air boleh minum dia. Bukan lagu tu. Tapi mereka main, mereka jumpa, mereka tanya khabar, mereka hidup di alam barzah. Dia belum lagi masuk alam kiamat. Maaf no. Pasal itu orang tua-tua duk ajak kita suruh hadiah Fatihah, tanam pokok. Amalan orang-orang dulu di kalangan orang alim, sebelum meninggal mesti mereka tinggal 3 benda. Hak ni biasalah, biasa. 1, mereka mesti tinggal pergi. Mesti tinggal pergi. Kedua, mesti mereka tinggal pokok mereka tanam. Macam pokok nyok lah. Kita semua boleh minum air nyok ni pasal orang tua-tua dulu tanam tu. Harap kita cucu tak ada nak minum, tanam pun tak arti. Pokok kelapa tanam pakai batang mana boleh. Dia duduk pakai buah dia tu. Tanam pun tak arti. Orang dulu dia tinggal pokok, dia tinggal perigi. Satu lagi biasanya antara 2, masjid, madrasah. Betul. Dia akan tinggal yang tu. Betul. Pasal apa? Duk alam barzah bukan boleh buat amal apa, tak ada dah. Dia tak ada dah boleh nak tingkatkan pahala untuk ke akhirat, tak ada. Dia hanya harap tunggu yang dia tinggal tadi saja. Sebab tu di negeri Sembilan ni tuan-tuan, orang Spring Hill ni orang cerdik sikit lah. Sebab sini Spring Hill, kalau tak apa cerdik dia downhill. Boleh faham lah. Sekadar habang aja. Apa dia? Tuan-tuan nanti kalau ada tanah ayah tuan-tuan apa yang duk wakaf, kalau boleh lah, tak payahlah duk pergi buka balik surat, duk pergi cari kata ni tak ada pun kata wakaf lah apalah. Sebab orang dulu dia wakaf pakai mulut ya. Dia tak pakai pun dia punya dokumentasi. Dia habaq saya wakaf kerana Allah Ta'ala. Satu masjid dengar dia habaq dia wakaf. Tahu-tahu main kat generasi kita, kita tengok mana ada surat wakaf, tak ada pun Tok Wan. Saya kata apa? Duk pergi tuntut sian orang tua tu ke alam barzah, dia nak bekalan dia. Kita ambil pergi jual lah, buat benda lain dan sebagainya, buat maksiat atas itu daripada madrasah, habis sian orang tua kita. Sekadar pesan saja no? Sebab banyak tempat duk jadi lagu tu. Jangan buat. Kok mana pun kita hidup tak ada duit boleh cari. Orang alam barzah dia tak ada bekal dia, habis dia tak ada. Sebab itulah syukur masjid ada. Tiap-tiap Jumaat hadiah Fatihah, tiap-tiap Jumaat hadiah Yasin. Harap kat kita tak ada hadiah. Okey. Ni last sekali ni panjang sikit sebagai penutup lah. Tu kira kesimpulan dah lah. Habis.
tinggallah apa yang patut untuk kehidupan kita. Tak ada kesimpulan dah. Jom nak sembahyang isyak nak balik dah. Lajak lama dah. Nah, minta ampun, minta maaf tuan-tuan. Kita doa supaya kita Allah bagi. Sebab tu Nabi ajak kita dah. Apa doa meninggal kita? Hak Nabi ajak. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dah. Hak Nabi ajak kita. Hak tu tok guru karang kat kita. Hak yang Nabi ajak kita apa dia? Allah tak keluar dah. Allahumma. Yang tu hawin alaina fi sakaratil maut tu. Macam mana awal dia kepala dia? Dak kepala dia. Allahumma Allahumma ka hak ujung dia hawin alaina fi sakaratil yang apa? Tolong tak? Macam mana doa dia? Dia kalau baca doa dia jadi. Kalau sebut dia tak keluar. Allah, macam mana Ustaz? Tuan berkursi? Dah lah, ni tuan penasihat 25%. Cepatlah apa? Lupa pula dah. Tu macam mana tu? Kita nak mati keadaan baik. Tu Nabi ajak doa tu kat kita. Tolong tak? Ha? Dah tu kita tahu dah, tu yang kita dah sebut dah, kepala dia hawin alaina fi sakaratil maut. Tahu dah kepala dia tu yang indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Awal tu Allahumma inna nas'aluka salamata fid din. Ha? Allahumma inna nas'aluka fid din apa baca doa mana ni? Hak tu doa selamat. Bahaya kan ni? Kah? Bantu saya, ibu, apa dia doa? Bukan doa baca selalu. Wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Lepas tu Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Kah? Mampu dah. Tu imam, siapa jadi sekali lagi, make sure baca. Jenuh tu imam tak lagu mana cari doa ni. Doa tu Nabi ajak kita. Hak tu doa Nabi ajak kita untuk duduk alam barzakh. Okey, terima kasih Rasulullah. Sebab tu tiap-tiap pagi orang ulama ajak kita baca tu, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Terima kasih Rasulullah tu ajak kami macam-macam. Tu cakap terima kasih Rasulullah tiap pagi. Pahala berlipat kali ganda. Ustaz Khofi jawab dah, semua jawab dah. Wallahu a'lam. Tak ampun, minta maaf sekali lagi nah. Terima kasih kerana duduk lama. Balik entah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan kasih rahmat Allah. Saya tak nampak tabung lalu tuan-tuan. Oleh itu minta jasa baik tuan-tuan. Ni sebelum keluar dah habis solat isyak nanti, tuan-tuan tolong menabung, tolong sedekah sebanyak mana tuan-tuan boleh. InsyaAllah duit ni tuan-tuan, yang mana kita letak, kita sedekah duit ni akan diguna pakai sepanjang bulan Ramadan yang akan insyaAllah dalam 2 bulan lagi insyaAllah. Di mana pihak Masjid Cadang nak adakan Qiyamul Lail 30 hari, bukan 10 hari, 30 hari, daripada awal Ramadan sampai akhir. So tuan-tuan kasih rahmati Allah, terima kasih banyak kerana sudi datang mengimarahkan masjid. Kami daripada pihak penceramah minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang perkongsian ilmu hari ini. Segala yang baik Allah Ta'ala punya, kekurangan daripada pihak kami. Haza bitaufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang fana akan ditinggalkan.